dan selamat sejahtera. Boleh dengar suara saya? Okey, kita nak belajar hari ni tentang bentuk ataupun ada juga setengah soalan dia menggunakan perkataan ciri-ciri. Okey, dalam Komsas, bentuk ini adalah salah satu perkara yang penting untuk kita tahu. Awak perlu tahu untuk analisis bentuk kerana dalam soalan biasanya dia akan tanya, dia suruh awak nyatakan dua jenis bentuk berdasarkan puisi yang diberikan. Okey. Okey, apa itu bentuk ataupun ciri-ciri? Siapa boleh bagi tahu saya bentuk tu apa? Okey, bentuk. Apa itu bentuk? Bentuk adalah pola atau struktur atau susunan kata-kata dalam sesebuah karya puisi. Ia akan membentuk irama dan juga membentuk ciri-ciri sesebuah karya puisi. Okey. Perkara yang dikaji dalam bentuk yang pertama, ini yang saya paparkan. Rangkap, baris, bilangan kata, suku kata, rima akhir, terikat atau bebas. Okey. Saya rasa awak semua dah biasa dengan perkataan-perkataan ini bila mana awak belajar Komsas antologi khususnya, kan? Okey. Ini perkara yang awak kena tahu dan mesti tahu sebenarnya, dan awak mesti boleh analisis sendiri tanpa lihat buku nota ataupun rujukan mana-mana. Okey. Kita tengok yang pertama, rangkap. Apa tu rangkap? Okey, setiap puisi dia ada ada rangkap dia. Berapa rangkap dia? Okey, ada dua rangkap. Okey, ini rangkap pertama dan ini adalah rangkap yang kedua. Okey. Jadi, kita kata sajak ini mempunyai dua rangkap. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua kita pergi kepada baris. Baris tu apa? Baris dikira mengikut rangkap. Setiap rangkap dikira barisnya. Contohnya, okey, puisi yang kita kaji hari ini adalah puisi tingkatan 3 bertajuk Bintang. Okey. Contoh, kita nak tengok baris. Baris ni apa? Dalam setiap rangkap tu dia ada bilangan barisnya. Contohnya ini dalam rangkap yang pertama tadi. Berapa bilangan baris dia? Ada berapa bilangan baris? 10. 10, ya, betul. Jadi kita kata rangkap ini mengandungi 10 baris dalam satu rangkap. Okey, 10 ya. Okey, ini rangkap pertama. Rangkap kedua, kita tengok rangkap kedua. Ada berapa bilangan baris? 8. 8. Okey, pandai. Okey. 8. Okey, ada 8 rangkap. Jadi kita kata sajak ini mempunyai 8 hingga 10 baris dalam satu rangkap. Okey. Apa maksud bilangan kata? Bilangan perkataan. Ya, betul. Bilangan perkataan. Kenapa kita kena kira bilangan perkataan dalam menentukan bentuk ni? Yang kita kaji. Kenapa? Kita nak tengok macam mana penggunaan ayat ni dalam rangkap tu. Contohnya kita tengok dalam rangkap pertama ni kan, bilangan kata. Macam mana kita nak tengok bilangan kata ni? Siapa tahu macam mana nak kira bilangan kata ni? Nak tengok macam mana bilangan kata? Tengok bilangan kata yang paling banyak, bilangan kata yang paling sikit. Tengok perkataan dalam rangkap tu, tengok perkataan yang paling sikit. Kita kira. Okey, contohnya dalam rangkap 1 tu mana? Okey. Tengok, kalau nak panasan tu 3 patah perkataan, betul tak? Tentu ayah bahagia, tentu ibu gembira. Itu 3 patah kata, betul? Okey, lagi satu awak kata tadi yang paling panjang. Mana awak rasa perkataan yang paling panjang? Tapi saya bagi contoh yang kat bawah ni. Awak tengok anak panah saya. Bintang hati ayah dan ibu. 5 patah kata juga. Kan? Okey, jadi huraian ni kita nak cakap apa? Okey, ni macam ni. Sajak ini mempunyai 3 hingga 5 patah kata dalam satu baris. Awak kena buat ayat yang lengkap. Kena tulis dalam ayat yang lengkap. Kenapa? Kerana kita andaikan orang yang tanda kertas kita tu tak tahu siapa pun. Andaikan macam tu, dan mereka tak akan faham apa yang awak nak sampaikan kalau awak tak tulis dalam ayat yang lengkap.
Kita tengok seterusnya, suku kata. Suku kata. Apa suku kata ni? Suku kata juga boleh menentukan bentuk sesebuah puisi. Macam mana nak kira suku kata? Ada tak yang tak tahu nak kira suku kata? Okey, macam ni. Bilangan suku kata ni, macam mana nak kira dia? Awak tengok tadi perkataan yang paling pendek tadi awak ambil tadi kan? Bilangan kata tadi awak kata 3 kan dalam satu baris. Betul tak? Okay. So tengok bilangan 3 dalam 3, yang paling pendek tu awak jadikan untuk yang kira paling sikit. Contohnya dalam slide saya ni awak tengok di halaman rumah. Kan? Dia 3 kata, 3 bilangan kata je kat dalam tu. Jadi macam mana nak kira suku kata? Kira bacaan dia. Ada 6. Ada 6 suku kata. 6 suku kata. Macam mana nak kira suku kata? Di satu halaman 3, rumah 2. Macam mana kita sebut perkataan itu kan? Di halaman rumah. Jadi ada 6 suku kata. Okey, yang paling panjang perkataan dia tadi awak kata ada 5 kan? Tapi kalau kita tengok aku ingin terbang ke sana, ada berapa suku kata kat situ? 6. 8. 9. Ada lagi tak yang paling panjang daripada 9 tu? Awak Tulisan cantiknya bintang-bintang. ya, berapa? Berapa awak dapat? 10. 10 ya, pandai. Okey. Ku lihat cantiknya bintang-bintang itu 10 suku kata. Jadi huraian ni kita nak tulis macam mana? Sajak ini mempunyai 6 hingga 10 kata 6 hingga 10 suku kata dalam satu baris. Macam tu huraian dia awak kena tulis. Okey, seterusnya rima akhir. Terikat atau bebas? Rima akhir. Apa maksud rima akhir? Huruf terakhir dalam baris puisi. Dah ada dah kat situ. Huruf terakhir dalam baris puisi. Okey, contohnya kan. Ini rangkap yang kedua. Tetapi kata ibu, awak nampak perkataan yang belakang tu saya highlightkan dengan colour warna merah. Itu rima akhir, huruf terakhir dalam baris puisi. Okey, dan kenapa saya tulis dalam kurungan dia A, B, A, C, A tu? Kenapa saya tak tulis U? Kenapa saya tak tulis G? Kenapa saya tak tulis A je dalam kurungan tu? Dalam Komsas, kita tak ambil, kita sekarang tengah kaji rima akhir. Jadi kita tak ambil perkataan U ni, kita tulis U juga kat sini. Kita andaikan ia sebagai A. Okey? Dia memang macam tu memang dia punya konsepnya macam tu. Dia tak boleh guna perkataan yang diberi. Kita kena tukarkan kepada huruf abjad A, B, C, D, E. Jadi rima akhir rangkap 2 ni ialah A, B, C, A, D. Okey. Berbalik kepada tajuk yang atas tu, rima akhir terikat atau bebas. Kenapa saya tulis terikat atau bebas tu dalam slide rima akhir ni? Okey, bentuk sajak ni, bentuk puisi ni ditentukan oleh rima akhir tadi. Awak tengok dalam slide saya ni, rima akhir dia sama tak kalau macam pantun? Ingat tak pantun 4 kerat? Dia mesti rima akhir dia A, B, betul tak? Ini rima akhir dia sama tak? A sampai habis. Tak kan? Ada A, ada B, ada C, ada B. Okey. Disebabkan rima akhir dia bercampur macam ni, kita kategorikan puisi ini sebagai berbentuk terikat ke bebas. Bila rima akhir dia macam ni, yang macam dalam slide awak ni, memang kita kategorikan sajak ke puisi yang awak kaji tu kepada bentuk bebas. Okey, ini kita nak tulis tadi kita tengok slide satu-satu. Ini macam mana kita nak tulis aspek-aspek yang kita kaji tu ikut apa yang dikehendaki dalam penulis jawapan kita. Contohnya, saya rasa ini slide saya yang last.